menjaringkan gol pendahuluan dan disamakan oleh pasukan Kelantan. Dan jika boleh pada malam ini mereka mengekalkan kelebihan jaringan yang mereka miliki setakat ini bagi melayakkan mereka bertanding atau ke pentas final. Dua pemain Kelantan sudah dilayangkan kad kuning. Dua-duanya di barisan pertahanan. Farisham dan juga Rizal Fahmi. Kurang agresif corak permainan Kelantan yang dapat kita saksikan setakat 30 minit ini. Sebenarnya saya lebih terhibur dengan corak permainan Kedah ketika ini. Yang mana dengan hantaran-hantaran pendek mereka, yang mana mereka dapat mengimbangi corak permainan di awal-awal dari oleh pasukan Kelantan. Dan di mana di akhir setelah mereka, sebelum mereka mendapatkan gol pendahuluan sebentar tadi, mereka terus bermain dengan corak permainan hantaran-hantaran pendek yang cukup kemas dan terus menyerap asakan ke kubu pertahanan pasukan Kelantan. Karam Rahmi menjaringkan gol kemenangan bagi pasukan Kedah ketika menumpaskan Perlis pada saingan pusingan yang kedua. Jadi ini gol yang ketiga untuk dirinya dalam saingan Piala FA. Di barisan simpanan pasukan Kelantan, mereka memiliki Azlan Ismail, bekas penyerang utama pasukan Kedah sendiri yang kembali ke negeri asalnya. Hantaran baik untuk Gadar. Sudut yang sukar, sudut yang sempit, tapi sempat juga melepaskan rebatan. Nur Syarul Idlan kecewa kerana mengharapkan bahawa bola itu boleh ditolak kepadanya, ataupun dia kecewa kerana percubaan dari Muhammad Gadar tidak menepati sasaran. Sekali lagi, Sabri Abu mainkan peranan yang cukup penting Zainal dengan gaya asakan beliau sementara tadi yang mengakibatkan Muhammad Gadar sendiri hilang imbangan untuk melakukan rematan ke arah pintu gol Kedah. Sudah ada jaringan di Darul Aman ini. Setakat ini masih lagi terikat tanpa gol di Selayang. Badirati untuk setiap perlawanan, Boyan Hodak yang membimbing pasukan Kelantan mengambil alih tugas yang dipikul oleh Peter Butler, menyaksikan anak-anak buahnya menjaringkan gol pada setiap perlawanan. Setakat ini mereka ketinggalan. Saya melihat Badri tadi juga kurang gaya permainan pada malam ini ya Zainal. Mungkin disebabkan dengan kecederaan yang dialami beliau sebelum perlawanan. Kecergasan ya. Tahap kecergasan juga agak tidak cukup baik untuk beliau bermain pada malam ini. Jika dilihat dengan corak permainan beliau yang mana kita ketahui. Dalam pada itu kecederaan yang dialami oleh orang kampung Yusri, Fauzinan, tapi juga pemain yang cukup kental. Dia injet sedikit pun dia pasti akan main. Itulah Fauzinan yang saya kenali. Dia pernah melakukan tackle yang keras ke atas Frank Lampard. Dan Frank Lampard juga pernah mengadu bahawa tackle yang dilakukan oleh pemain Malaysia itu hampir mematahkan kaki beliau di Stadium Shah Alam. Kes ini berlaku. Cerita ini berlaku. Lawanan di antara Malaysia dengan pasukan Chelsea. Gol Boyan Hodak ketika ini. Pengalaman yang beliau miliki dan sebenarnya banyak membantu pasukan Kedah. Bola sudah pun keluar, lontaran ke dalam untuk Kelantan pula. 8 minit yang terakhir. Lontaran yang sia-sia dilakukan oleh Farisham. S. Chanturu, Nur Farhan dan juga Ramzul Zahini adalah pemain-pemain yang boleh digunakan dalam situasi genting pada malam ini untuk Kelantan. Aziz Ismail mengalami kecederaan yang memerlukan pembedahan juga. Jadi sudah hilang barisan pertahanan antara anggota-anggota yang penting pada pasukan Kelantan. Nurul Azwan Roya. Jauh hantarannya untuk mendapatkan Indra Putra, tapi terlalu kuat.
formasi yang pertama setakat ini. Kita menyaksikan bukanlah Kelantan The Red Warriors yang sebenar, kerana mereka jelas sekali dibayangi oleh kesungguhan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain tuan rumah. Saya melihat pertahanan Kelantan di bahagian kiri dan kanan cukup mudah ditembusi oleh pemain-pemain Kedah. Mungkin mereka merasakan kehilangan S Subramaniam serta Daud Jamaluddin. Jika dilihat dengan pasukan Kedah menyerang melalui kedua-dua belah sayap ini saja, mereka gagal menembusi bahagian tengah pasukan Kelantan, dan sebaliknya menggunakan kesempatan dengan kelekaan pemain di bahagian kiri dan kanan bahagian Kelantan sendiri. Tolakan yang dilakukan oleh Azmizi perlu berhati-hati supaya tidak kerap memberikan sepakan-sepakan percuma di luar kawasan penalti. Satu hantaran jauh dilakukan oleh Indra Putra tadi. Memang kontak yang berlaku antara Azmizi dengan Nur Syarul Idlan Talha. Ramai pemain yang perlu buat benteng. Lihat isyarat tangan Helmi Aliza. Okey, dia berpuas hati dengan 3. Zarul Fitri Ishak akan mengambil sepakan ini. Keadaan amat bahaya. Zarul Fitri memiliki kekuatan kaki kiri. Bahan Wina menanduk. Angkapan mudah untuk Helmi Aliza. Piala FA belum sampai lagi ke negeri Cek Siti Wan Kembang. 2 kali mereka bergelar naib juara. Badan Gap berjaya melepaskan diri. Karen Mohamed lambat, tetapi lebih pantas mungkin hendak saya katakan adalah Karul Fahmi Cekman. Badrul Bakhtiar. Peluang yang cukup baik gagal diterjemahkan oleh Khairul Mohamed sebentar tadi. Pada pandangan saya, peluang yang dimiliki itu tidak cukup meletakkan kelebihan gol kedua. Tapi cukup sayang, terlepas begitu saja. Badrul Bakhtiar. Fatah Safi. Fasliata. Gap nanti. Sabri Abu mengasak. Hampir berjaya meluluskan diri, menelusi nutmeg ke atas Parisham. Tapi sepakan penjuru yang berjaya dimiliki. Sekali lagi, Kedah memiliki sepakan surut. Ini yang ketiga untuk Kedah. Kelantan belum memiliki sebarang sepakan penjuru. Gadar bersarangan di atas. Tangan yang menggelirukan. Berjaya ditumbuk keluar oleh Karul Fahmi Cekman. Dan Fatah Safi lambat. Manyo cuba bergerak sendirian. Azmizi, dorongan yang baik. Fasliata, peluang untuk Karul Mohamed. Pemain yang sepatutnya diberikan pujian adalah Azmi sebenarnya. Betul. Apabila beliau melihat pandangan beliau sendiri, apabila Fazliata melakukan larian daripada bahagian belakang yang memerangkap pertahanan pasukan Kelantan sendiri, dan gol yang disediakan oleh Khairul Mohamed sebentar tadi cukup memberi makna kepada pasukan Kedah. Sekali tahniah kepada Azmi dan juga Fazliata yang memainkan peranan dalam merencanakan gol kedua pasukan Kedah. Satu gol, satu jaringan yang cukup mudah berjaya dihasilkan oleh Khairul Mohamed. Tenang saja dia merembat ke arah pintu gol yang sudah terengah luas. 2-0 Kedah di depan. Apa sudah jadi dengan pasukan Kelantan ketika ini? Kita tahu bahawa mereka diulit dengan keletihan. Strategi yang direncanakan oleh Wan Jamak bersama-sama dengan Radhi Makdin setakat ini berjaya, yaitu untuk mendapatkan jaringan awal. Selain daripada menyekat kemarahan Badi Radhi dan juga Nur Syarul Idlan Talha.
kelas hantaran yang dilakukan oleh Azmizi tadi. Di celah-celah pemain dan kemudiannya Fazli Atta juga bijak untuk melakukan larian. Itu gol yang memang harus dipuji. Yusri Celah. Ya, benar. Saya cukup memberi pujian yang tinggi kepada Azmi yang mana bola yang beliau lakukan sebentar tadi cukup berarti untuk pasukan Kedah, yang mana dorongan yang cukup sempurna. Ini. Mereka masih memiliki masa dan ruang, tetapi ya mereka perlu memberikan sesuatu yang 2-0 setakat ini memang sukar. Di atas kertas lah. benar. Tapi lihat, hantaran-hantaran semuanya tak menjadi. Mungkin di awal saja permainan tadi Kelantan berjaya mengimbangi Kedah, dan dengan gol pertama Khairil Mohammed menyentap sedikit kegairahan mereka, dan gol kedua sebentar tadi terus pada saya memadamkan, melenyapkan semangat pasukan Kelantan sendiri. Dan kita mengharapkan kebangkitan pasukan Kelantan di separuh masa kedua bagi merancakkan lagi permainan ini, terutamanya dengan kemungkinan Bojan hendak melakukan pertukaran yang untuk memberi satu tamparan ataupun memberi saingan kepada pemain-pemain Kedah. Ini adalah kali yang ke-3 mereka bertemu. Satu lagi perlawanan, yaitu dalam saingan Liga Super, akan berlangsung nanti. Bukan sekarang. Bukan dalam masa yang terdekat. Jauh hantaran dari Badirati. Seakan-akan hilang punca ketiga ini pemain-pemain Kelantan, yang mana mereka gagal memberi hantaran-hantaran yang kemas maupun memberikan saingan di bahagian pertahanan dengan kepada pemain-pemain Kedah. Pagi tadi nak pergi breakfast, lalu kawasan stadium, lihat begitu ramai sekali penyokong sudah beratur untuk membeli tiket, menunjukkan semangat dan juga kesungguhan mereka kembali bersama-sama dengan pasukan ini dalam perlawanan yang begitu penting pada mereka. Jadi rasanya pengorbanan itu berbaloi lah setakat ini. Kirk, tanding yang baik. Kali kedua dia melakukan percubaan ke arah pintu gol. Sentuhan yang sempurna sekali lagi. Turning shooting yang dilakukan oleh Wedenberg sebentar tadi cukup baik. Kalau dilihat dengan penampilan beliau setakat ini, cukup berbaloi dengan pembelian yang terbaru pasukan Kedah. Kelantan akan menghadapi Lions 12 di gelanggang sendiri selepas ini dalam perlawanan Liga yang akan disambung semula. Top of the table clash dengan Kadir Yahya, wakil dari Lions 12, berada bersama-sama dengan para penonton di sini untuk sama-sama juga menyaksikan bagaimana penyerang kebangsaan ini Khairil Mohammed meletakkan Kedah dalam kedudukan yang begitu selesa. Nurul Azwan Roya, pemain pertama bagi Kelantan yang mengasak Helmi Aliza. Karol Fahmi Cemat tertewas 2 kali. Jadi Khairil Mohammed 2, Kelantan 0 setakat ini. Jumpa lagi selepas ini.